Malam tu saya dengan isteri buat keputusan untuk memandu masuk laluan dalam Old Upper Thomson Road. Old Upper Thomson Road ni adalah sebuah jalan lama. Jalan baru Thomson Road. Ya, Upper Thomson Road. Jadi, kalau anda pendengar-pendengar yang bukan menetap di Singapura, anda type Old Upper Thomson Road, banyak kisah-kisah seram yang ada pernah diceritakan tentang laluan ini. Tentang laluan Old Upper Thomson Road ni banyak juga kemalangan yang pernah berlaku. Ada beberapa antaranya pelajar-pelajar politeknik yang pernah memandu dekat kawasan yang banyak seleko ni, jalan yang banyak seleko ni, kereta terbabas sehingga meragut nyawa. Ada juga warga emas yang mati dilanggar dekat kawasan yang banyak seleko. Kiri kanan semak samun dan hutan laluan Old Upper Thomson Road. Jadi inilah kisah yang dikongsi sama pada anda semua. Saya mula memasuki Old Upper Thomson Road ni melalui jalan dekat dengan sebelum ada kedai-kedai makanan. Jadi saya jalan belakang untuk lalu dekat kawasan reservoir. Mungkin ada yang pernah lalu dekat kawasan ini. Isteri saya dengan saya rasa semangat ke si. Kami turunkan tingkap. Kemudian saya pandu perlahan sangat. Sebabnya tak cuba rasa malam tu sunyi, sepi, tenang dan ada kalanya menakutkan. Selepas kawasan makanan, barulah kita akan masuk dekat laluan yang sunyi dan sepi. Sebelum ni kita lalu sebelah kiri hutan-hutan, dengan tak silap saya adalah laluan untuk pergi ke reservoir. Jadi sebelah kanan pula rumah-rumah private lah, rumah-rumah orang. Tapi selepas tu, dekat satu simpang ni kita akan masuk laluan kiri kanan hutan dan semak samun. Dekat sinilah berlakunya satu perkara yang menakutkan. Bila memandu dekat kawasan yang disebutkan ini, sampai dekat bahagian dalam sedikit, saya berhentikan kenderaan. Isteri dengan saya duduk dan saya pun mula cakap pada isteri lah, dekat sini waktu-waktu petang ni nanti banyak tau ada binatang, antaranya babi hutan lah, kadang-kadang lalu. Dan kalau bernasib baik boleh nampak tapir ada dekat kawasan ni. Jadi isteri saya tanya, abang pernah nampak ke? Saya kata pernah dulu. Pernah nampak binatang-binatang yang disebutkan tadi. Ia berada dekat kawasan tu. Sedang kita seronok bercakap, berbual, isteri saya kata, bang, berani betul kita dua orang ni ada juga takut-takut, steady di jalan sorang-sorang. Kata isteri saya kepada saya, Casey. Kemudian saya tanya isteri lah, awak cakap pasal siapa ni? Isteri saya kata, tu kat depan tu. Awak tengok, berani kan? Dah tempat ni sunyi, abang cakap banyak babi hutan. Saya pada waktu itu terus naikkan tingkap kiri dengan kanan. Naik. Isteri tanya, bang, kenapa tu tingkap? Bukalah. Batal lah tangan abang ni, nyamuk. Yelah. Kemudian saya pun memandu. Saya tengok mata isteri saya. Memandu, saya tengok mata lagi, tengok depan, tengok mata, tengok depan, tengok mata. Dengar isteri jam 12. Isteri saya kata, bang, slow down. Kemudian saya pun perlahankan kenderaan. Kenapa yang? Tak tahulah, perempuan ni diri dia nak nyebrang jalan ke? Kata isteri saya, perempuan yang dia nampak ni sedang berdiri seolah-olah macam orang nak nyebrang jalan tau. Jadi isteri saya kata slow down, takut perempuan ni jalan dan mungkin kalau kita tak perasan terperanjatlah nanti tiba-tiba kalau dia nak nyebrang jalan. Jadi suami katanya isteri saya ni suruh perlahankan kenderaan, saya perlahankan kenderaan. Saya masih tak nampak Casey. Masih tak nampak perempuan yang isteri saya katakan. Kemudian isteri saya kata, bang, abang pusing balik bang, U-turn. U-turn? Sekarang ni? Abang U-turn bang, cepat U-turn. Saya pun buat 3-point turn lah. Laluan tu agak sempit, saya cuba buat 3-point turn. Sedang saya buat 3-point turn, isteri saya kata, bang, cepat sikit bang. Kenapa dengan awak ni?
Bang, cepat sikit bang, cepat sikit. Isteri saya makin marah. Dah habis 3-point turn, saya pun lalu dan pandu lebih laju daripada kelajuan yang saya masuk ke kawasan itu awal tadi. Dalam perjalanan, isteri saya dengar kumat kamit mulutnya membaca surah Al-Fatihah. Sampailah kita berada di main road. Main road, saya tanya pada isteri, kenapa dengan awak ni? Abang tak nampak ke perempuan tadi tu? Jadi, isteri saya kata, bila perempuan tu pusingkan tubuhnya nak nyembrang jalan, isteri saya suruh saya perlahankan kenderaan. Semakin dekat, isteri saya cuba tengok dan pandang nak tengok wajah perempuan ni. Perempuan ni tidak mempunyai wajah, raut wajah tidak ada. Wajahnya dari dahi sampai ke dagu semua hitam, hitam, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya plain black figure. Waktu tu isteri saya terus rasa meremang, rasa takut. Itulah yang dia suruh saya patah balik. Sekian, terima kasih. Kisah Abang Jupri ini ketika memancing pada waktu malam dengan sahabat abang di pantai Changi. Kami berdua sedang memancing, waktu tu jam 1 pagi. Dan apa yang berlaku, teman abang ni sedang memancing dengan abang, tiba-tiba kami terdengar bunyi anjing pada malam tu bunyi anjing ya. Dekat tepi laut bunyi anjing. Lalu Abang Jupri dengan teman ni, tiba-tiba kita bercakap tentang sesuatu. Dia katanya, malam-malam macam ni bunyi anjing Aku dengar-dengar orang cakap kalau bunyi anjing malam-malam macam ni, dia tengah kejar benda tu. Jadi benda tu yang kita maksudkan, benda tu yang dimaksudkan oleh Abang Jupri dan kawannya berkenaan dengan makhluk penanggal. Kita cuma gunakan perkataan benda tu. Jadi kalau waktu malam, lewat malam, terdengar bunyi anjing, kemudian lari keliling-keliling pusing, ke hulu ke hilir, sekumpulan anjing ni kalau nampak, itu bermakna anjing ni sedang kejar makhluk penanggal. Anjing mempunyai penglihatan yang begitu baik dan boleh melihat dan nampak makhluk-makhluk ini. Tidak semua makhluk boleh nampak Anjing boleh nampak, kucing boleh nampak, ada beberapa ekor ikan dan burung katanya di sini. Jadi apa yang berlaku? Bila kami menegur, anjing tu pun berhenti daripada membuat bising daripada membuat bising. Anjing tu berhenti. Kemudian Abang Jupri katalah, abang pun gurau dengan kawan kata, tu dah balik dah tu. Ketawa kita pun ketawa. Tiba-tiba saya dengan teman saya, kata Abang Jupri, bulu tengkuk kami meremang, bahagian tangan kiri dengan kanan pun meremang. Kita tunjuk tangan, ketuk tangan aku, meremang. Ini bermakna ada benda yang menakutkan, yang menyeramkan berada dekat kawasan kita memancing di pantai Changi. Tiba-tiba kami dengar bunyi nyaring. Kesi, Berdengari 897. Waktu tu Abang Jupri dengan teman dah semakin takut, walaupun kami berdua anak lelaki Kesi, kalau berdepan dengan makhluk macam ni memang amat menyeramkan. Abang Jupri dengan teman langsung tidak indahkan, tak nak layan. Kita dapat rasakan macam ada sesuatu di belakang, langsung tak nak indahkan. Benda tu masih dekat belakang, rasa lagi meremang, suara semakin nyaring dan semakin kuat. Abang Jupri terus baca ayat kursi. Dalam hanya beberapa potong ayat-ayat kursi yang dibacakan, dapat rasakan benda di belakang tu tiba-tiba hilang.